Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Syahdan. Kata musannif rahimahullah, yang dikenaki dengan had batin iaitu makhraj hamzah dan ha simpul itu makhraj batin, had batin ni panggil. Dan had zahir itu iaitu had zahir makhraj kha dan ha bedah. Itu dipanggil makhraj zahir. Jadi kalau sampai dalam kawasan tu kena buanglah, kena luah. Kemudian di dalam mulut, hingga kesudahan makhraj kha, dan di dalam hidung hingga kesudahan khayshum. Khayshum tu batang hidung. Khayshum tu tulis iaitu batang hidung. Iaitu batang hidung. Itu dipanggil batang hidung, hak kawasan kerah itu dia panggil khayshum. Baik. Jadi kalau sampai ke kawasan tu dikira batin lah, bawah daripada tu zahir. Bagi had zahir tu hukum zahir, gitu. Bagi had zahir hukum zahir pada pihak membatalkan puasa dengan mengeluarkan muntah kepada had zahir, dan memerlan atau pada kata mengeluarkan dengan memerlan dahak daripada had zahir, daripada had zahir apa? Baik. Jadi kalau kawasan tu kalau kita telan batal lah kerana sudah sampai had zahir. Dan pada pihak tiada membatalkan puasa, dan pada pihak ni atau pada pihak membatalkan puasa. Dan pada pihak tiada membatalkan puasa dengan masuk suatu ain ke dalam had zahir. Ke dalam had zahir. Faham maksudnya? Maksudnya segi hukum batal puasa, kalau kita dah sampai tahap tu kita telan, maka batal. Segi hukum tidak batal puasa, kalau kita buat masuk kita punya jari ke dalam hidung tapi tak sampai lagi kawasan khayshum, batal ke tak batal? Tak batal. Gitu. Itu maksud Tengok sudut lah. Sudut pihak batal puasa macam ni, sudut pihak tak batal macam ni. Gitu. Jadi had zahir ni kalau sudut tak batal, kalau kita nak masuk jari dalam tu tak batal lah, kerana masih lagi had zahir. Tapi kalau daripada segi muntah ataupun kita kata gelemah keluarlah kawasan tu, tiba-tiba kita telan, masa tu hukum dia apa? Batal. Faham kan? Habis tu. Tu kena tengok elok tu. Tu yang dia kata tu. Dan pada pihak tidak membatalkan puasa dengan masuk suatu ain ke dalamnya. Dan pada pihak wajib membasuh dia. Pada pihak wajib ni kita atas pada pihak yang membatalkan puasa. Dan pada pihak wajib membasuh dia had zahir. Apabila ia had zahir tu kena najis. Kalau kena najis kena basuh tak kawasan tu? Kena, sebab dia panggil zahir kan. Dan baginya hukum batin. Dan baginya bagi ni kena tulis, baginya bagi kemudian daripada kawasan mulut dan hidung tu. Dan baginya, yakni bagi kemudian daripada kawasan mulut dan hidung, hukum batin pada pihak tiada batal puasa dengan memerlan air liur daripada hukum batin tu. Daripadanya hukum batin apa? Daripada hukum batin. Kalau masih lagi duduk dalam kawasan batin, kita telan balik, tak ada masalah, sebab dia batin kan. Dan pada pihak ni atas pada pihak tadi. Dan baginya hukum batin pada pihak tiada wajib membasuh dia. Membasuh apa? Tiada wajib membasuh dia had batin tadi. Tak kala mandi janabah. Mandi junub tak wajib basuh lah sebab duduk dalam kawasan batin. Tapi kalau duduk kawasan zahir,
kalau mandi junub tak kena basuh. Hak dalam kawasan hidung, hak juga kawasan mulut. Dalam mulut tu dikira hak batin lah dalam masalah mandi junub. Dalam mandi junub dikira batin lah tu. Faham kan? Itu maksud dia. Jadi entah kena tengok situ dulu, kena tengok elok. Pada pihak batal puasa lagu ni, pada pihak tak batal lagu ni, pada pihak wajib basuh lagu ni. Tengok ah. Kalau dia hukum batin, maka tak wajib basuh. Kalau kata kena najis sebab dia duduk batin. Tapi kalau dia duduk dalam hukum zahir, maka wajib dibasuh. Gitu. Habis. Soal. Apa sebab wajib membasuh mulut daripada najasah dan tiada wajib membasuh dia mulut daripada janabah? Sebab apa? Kalau masalah najis yang duduk dalam mulut, darah, kena basuh mulut. Tapi mandi wajib kena basuh dalam mulut tu? Tak kena. Kan? Sebab dikira batin. Walaupun bukan sampai ke rengkung kan, dikira batin. Sebab apa beza antara basuh najis dengan mandi wajib? Sebab apa beza? Cuba tengok. Soal. Tu baca dah. Jawab. Kerana najasah itu terlebih keji daripada janabah. Nak bandingnya, najasah dia lebih keji daripada janabah. Dan lagi ia najasah itu terlebih nadir. Terlebih nadir, yakni jarang-jarang. Maka dipicikkan, yakni disempitkan pada najasah barang yang tiada dipicikkan pada janabah. Sebab itu beza. Dalam masalah najis, hukum dia lebih ketat. Dipicikkan tu tulislah atas dia, yakni hukumnya lebih ketat. Gitu. Dipicikkan pada najasah barang yang tiada dipicikkan pada janabah. Masalah najasah dia lebih sempit hukum berbanding dalam masalah janabah. Janabah lain, najasah lain. Begitu. Faham? Beza. Sebab itu kalau darah duduk dalam mulut wajib basuh. Tapi kalau mandi wajib tak basuh sebelah dalam. Tak kena. Itu beza. Sebab najasah benda yang jarang-jarang berlaku, maka hukum dia lebih ketat berbanding hukum mandi wajib. Sebab itu mandi wajib basuh zahir saja. Dalam hidung tak payah basuh, betul tak? Kalau najis dalam hidung kena basuh. Gitu. Baik. Ni cuba tengok ni. Ni masalah ni penting. Dan jikalau termasuk air madmadah atau air istinsyak, air kumur dengan air masuk dalam hidung kepada had batin. Tu nampak. Jadi sekarang ni air kumur dengan air masuk dalam hidung tu masuk kepada kawasan batin, maka ditilik. Sebab itu dalam bulan puasa nak masuk yang dalam hidung ni jangan sudut kuat kan. Kalau sudut kuat sangat dia masuk had batin tu. Kalau sudut sikit ya tak apa, maka ditilik. Jika ada madmadah atau istinsyak itu dengan tiada mubalaghah, maksudnya kita kumur biasa-biasa aja, tiba-tiba termasuk juga lagu mana hukum, maka tiada batal puasa dengan madmadah dan juga istinsyak tadi. Tak batal. Sebab apa? Sebab kita kumur dalam keadaan biasa, tiba-tiba tertelan juga, hukum dia dimaafkan, tak batal. Dengan syarat kumur dalam keadaan biasa, masuk air dalam hidung dalam keadaan normal, jangan buat over-over. Gitu. Dan jika ada ia madmadah ataupun istinsyak tadi dengan mubalaghah, lagi ingat ia seorang akan puasa, lagi tahu ia seorang akan mubalaghah itu, tiada disuruhkan bagi orang yang puasa. Silap. Mubalaghah itu tiada disuruhkan bagi orang yang puasa. Maksudnya dia berkumur secara over, terlalu lebih sangat. Tiba-tiba tertelan, batal tak puasa? Batallah puasa dengan berkumur-kumur dengan istinsyak tadi. Madmadah dengan istinsyak yang secara mubalaghah batal. Siapa suruh dia ambil paip air dia sembok gitu, lepas tu dia kumur lah, tiba-tiba tertelan, batal kerana itu mubalaghah. Orang suruh guna tangan, hampir guna paip air siapa, betul tak? Gitu. Orang suruh buat 3 kali dia balas hampir 4 kali, tiba-tiba air termasuk tertelan, ter pun batal. Nampak? Tu ingat salah ni. Jangan mubalaghah. Nak kumur lah, bukan tak boleh kumur dalam bulan puasa. Nak masuk yang dalam hidung masuk, tapi jangan sampai ke had batin. Dan jangan buat tu terlalu mubalaghah, buat biasa-biasa saja. Kalau buat mubalaghah tiba-tiba termasuk juga, batal puasa. Dalam kitab ni disebut
batallah puasa dengan dia, walaupun dia tu tak sengaja orang batal. Sebab apa batal? Kerana orang yang puasa itu ditegahkan ia orang yang puasa daripada mubalaghah tatkala madmadah dan juga istinsyak. Tak boleh buat macam tu, betul tak? Tiba-tiba dia buat gitu juga. Batal lah. Koma. Tetapi jika kena najis mulut seorang atau lubang hidungnya seorang, mulut dia ada darah, lubang hidung dia ada darah, maka dibasuhnya seorang akan mulut ataupun lubang hidung tu dengan mubalaghah, lalu termasuk air ke dalam rongga seorang, tiada batal puasanya seorang kerana mubalaghah pada membasuh mulut dengan hidung tu. Membasuh mulut dengan hidung tu wajib. Masa tu wajib. Tak apalah yang tu. Contoh hidung saya berdarah. Jadi saya nak kena basuh lah hidung saya tu. Bila basuh tiba-tiba termasuk juga air dalam hidung saya, batal tak puasa? Tak. Sebab apa? Sebab kita nak menyempurnakan benda hak wajib. Jadi bila nak menyempurnakan benda hak wajib, yang ni dimaafkan. Tak apalah yang ni. Sebab kita nak sempurnakan hak wajib kan. Itu tak apa. Hak tadi tu bukan nak sempurnakan hak wajib. Hak tadi tu nak sempurnakan hak sunat. Tiba-tiba ayat termasuk dalam keadaan mubalaghah, batal. Yang ni walaupun dalam keadaan mubalaghah kan, batal ke tak batal? Tak batal. Kerana kita nak najis. Tak apa tu. Tu. Habis. Ni kalau mandi tengok ni. Demikian lagi jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi, kerana yang mandi tu orang yang mandi, kerana menyejukkan badan, dia mandi sebab nak bagi sejuk badan je, atau kerana membersih dia badan, nak menghilangkan peluh, atau termasuk air pada kali yang keempat kali daripada madmadah ataupun istinsyak, batallah puasa dengan termasuk air tadi tu. Batallah puasa dengan termasuk air. Nampak kita mandi biasa je. Mandi sebab nak bagi segar badan. Tiba-tiba bila kita mandi tu mandi harus air termasuk juga dalam telinga, walaupun tak sengaja, batal puasa. Batal. Walaupun tak sengaja, tetap batal. Kerana yang ni mandi harus ni, mandi biasa. Jadi bila mandi biasa sebab nak bagi sejuk badan, nak bagi hilang peluh, tiba-tiba air termasuk juga, masuk ke hidung selalunya ke telinga, batal puasa. Batal. Dan demikian lagi jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi menyelam. Dia mandi menyelam daripada rongga tu, bayan, daripada mulutnya. Bayan tu buat ba alif dekat daripada ba alif dekat rongga tu. Ba alif dekat rongga tu bulatkan. Fahamlah bayan pada kata rongga. Apa dia rongga tu? Kena nyatakanlah apa dia rongga kan. Bayan dia daripada mulut seorang, atau hidung seorang. Dia pergi mandi menyelam. Mandi air masuk. Batal tak puasa? Maka batallah puasa dengan mandi menyelam tadi. Batal? Dengan mandi menyelam, ataupun dengan termasuk air dalam keadaan apa tadi? Termasuk air dalam keadaan mandi menyelam. Batal puasa? Tak batal. Sebab apa batal? Kerana makruh menyelam bagi orang yang puasa. Nampak? Itu yang saya kata hari itu tu. Mandi menyelam dalam bulan puasa ni hukumnya haram kan? Makruh. Faham tak? Tapi kalau kita takut mandi menyelam tu air masuk dalam rongga, masa tu mandi menyelam hukumnya jadi apa? Haram. Beza kan? Sebab itu mandi menyelam ni asalnya hukumnya makruh je. Dia bukan haram. Tapi kalau kita mandi menyelam menyebabkan masuk air dalam rongga, masa tu jadi haram. Jadi sekarang ni pun sama. Dia mandi menyelam, tiba-tiba air masuk dalam dia punya telinga. Batal lah dia punya puasa. Batal dia punya puasa. Baik, habis itu. Selesai situ. Lepas tu tengok dia kata apa lagi. Dan demikian lagi jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi menyelam daripada mulutnya ataupun hidungnya, maka batallah puasa dengan termasuk air tadi tu. Kerana makruh menyelam bagi orang yang puasa, seperti mubalaghah pada madmadah dan juga istinsyak juga. Sama. Orang puasa kalau dia madmadah dengan istinsyak secara mubalaghah, makruh kan? Makruh, dia tak batal. Tapi makruh dia tak batal tapi makruh. Baik, habis. Tetapi jika diketahuinya seorang
daripada adat seorang apabila menyelam ia seorang, nescaya termasuklah air kepada rongga seorang, haramlah atas orang menyelam. Kalau dia tahu kalau dia mandi menyelam mesti air masuk dalam dia punya telinga ataupun ni kan, hidung kan, masa tu haram. Tapi kalau dia tak tahu makruh, tapi tak suruh buat lah, bahaya benda tu. Okey, habis masalah mandi selesai. Habis ni tengok ni, kalau tertinggal sisa makanan celah-celah gigi ke mana? Tengok. Dan jikalau tertinggal makanan antara selang-selang giginya, gigi seorang. Ni penting maka mengalir dengan makanan tadi air liur seorang, lalu diperlan dengan tiada kosat. Nampak? Lalu diperlan dengan tiada kosat. Jadi sekarang ni makanan duduk celah-celah gigi, lepas tu air liur bercampur dengan makanan tu, tiba-tiba dia telan tu dengan tanpa kosat, batal tak puasa dia? Tiadalah batal puasanya seorang. Tak batal itu bila? Jika lemah ia seorang daripada membezakan dan meludahkan dia air liur pada siang, yakni pada siang hari. Contoh macam ni, kita makan sop pukul 10 pagi, tiba-tiba ada kesan nasi dekat kita punya gigi tu, cuma benda tu terlalu kecil, kita nak bezakan dia dengan air liur payah, tiba-tiba telan juga, batal tak puasa? Tak. Sebab apa? Sebab benda tu kecil sangat, faham tak? Tapi kalau boleh beza, boleh tak telan? Tak boleh kan? Kita boleh beza, boleh luah lagi. Ni tak boleh luah tak tahu duduk tang mana pun tak tahu. Cari-cari tengok, tertelan lah, batal tak puasa? Tak. Sebab benda tu kecil sangat, dia tak boleh nak beza. Tapi kalau boleh beza, tak boleh tu. Benda ni boleh buat highlighter ni, penting kalau orang tanya orang masalah tu kan. Dia kata dia tertelan biji nasi, tanya dia balik lah, masa hang telan tu besar mana biji nasi tu? Kecil sangat, nak beza pun tak boleh dengan air liur, payah nak ludah tu, tak tahu duduk tang mana, tertelan juga, tak batal pasal. Tak batal, sebab tak boleh nak beza. Kalau boleh beza macam mana? Adapun jika diperlannya seorang akan air liur dengan kosat, dengan kosat tu, hak tadi dengan tiada kosat, tak sengaja lah. Atau kuasa ia seorang membezakan dia makanan dan juga air liur tu, dia boleh beza, dan meludahkan dia mana? Meludahkan dia air liur, dia boleh beza kan. Tiba-tiba dia pergi telan juga, maka tiada dibezakannya seorang dan tiada diludahkannya seorang hingga sampai ia air liur tu kepada rongga seorang. Telan lah benda tu, batal lah puasa seorang dengan air liur, kerana taksirnya, cuai seorang. Sebab dia cuai, hak tu batal. Kalau boleh beza, tiba-tiba telan juga, batal lah tu. Jelas masalah tu kan? Mudah masalah tu. Habis. Soal lagi. Patut soalan bagi kau ni. Adakah wajib atas seorang mencungkil giginya seorang pada malam? Wajib tak? Lepas makan sok tu, kena gosok gigi dia siap. Wajib ke tak? Apabila diketahuinya seorang tertinggal makanan pada siang hari antara giginya seorang, mengalir dengan makanan air liurnya seorang. Dan tu padahal lemah ia seorang daripada membezakan dia makanan dan juga air liur tadi, membezakan dia makanan dan juga air liur, dan meludahkan dia air liur, atau tiada wajib atas seorang yang demikian congkil gigi pada waktu malam. Demikian itu yakni congkil gigi pada waktu malam. Sekarang ni macam ni, dia makan sok. Soalan dia tanya kita, wajib ke sebelum subuh kena gosok gigi siap? Wajib ke supaya tak ada langsung tinggal bekas-bekas makanan yang terlalu kecil tu? Maka cuba tengok jawapan dia, wajib ke tak wajib. Tengok jawab, atas qaul yang muktamad, tiada wajib atas seorang mencongkil giginya seorang pada malam. Tak wajib. Sebab benda tu dimaafkan, sebab benda tu kecil sangat. Tapi kalau benda tu besar, masa tu wajiblah gosok gigi masa tu kan. Tapi kalau benda tu kecil sangat, tiba-tiba tertelan juga waktu siang. Jadi sekarang ni yang tu dimaafkan. Jadi bila dimaafkan, tanpa kosat kita, tak boleh nak beza. Lepas tu gosok gigi waktu malam sebab nak menghilangkan kesan nasi yang terlalu kecil tu. Adakah wajib tak wajib? Tak wajib dia kata. Tak wajib.
Tak gosok pun tak apa. Lepas tu hang tertelan tu tak apa, dimaafkan. Walaupun ada orang kata, kalau hang gosok gigi mesti tak ada benda tu. Dah hang tak gosok tu yang ada, kata ulama tetap dimaafkan. Kerana benda tu kecil sangat. Payah nak beza. Dia kata dalam kitab. Dia kata qaul mu'tamad tak wajib. Maksudnya ada pandangan lain kata wajib kan. Tetapi sunat muakkadah bagi seorang mencongkil gigi pada malam dan menghilangkan bekas makanan daripada antara giginya seorang. Sunatnya sebelum subuh, malam tu sebelum subuh lah. Maksudnya gosoklah dia kata. Atau barang sebagainya antara gigi tadi itulah, supaya keluar ia seorang daripada khilaf yang mewajibkan dia akan mencongkil gigi pada waktu malam. Mewajibkan dia tu yakni mencongkil gigi pada waktu malam. Kerana kata setengah ulama, wajib atasnya seorang mencongkil giginya seorang pada malam. Yang tu ada khilaf, eloknya macam itulah. Okey, habis mudahnya kan, mudah. Ni tengok ni pula. Syahdan, haram berbuka puasa bagi yang syak akan masuk matahari, tak boleh. Contohnya kita pasal masuk dah kot ni, masuk dah. Kita duk syak lagi, haram buka puasa. Kena tunggu lah, paling kurang tunggu 4 minit, 1 darjah. Paling kurang tunggu 4 minit, lama 4 minit. 1 darjah 4 minit, matahari dia tenggelam 4 minit. Pergerakan matahari 4 minit dia bergerak, 4 minit dia bergerak. Tak percaya cuba tengok matahari. Kalau pakai robot Mujayab tu kita boleh tengok perubahan matahari. Kita biar tengok 10 minit. Tengok doktor lain dah matahari. Bayang pun makin bertambah. Itu menandakan matahari bergerak. Matahari bergerak 1 darjah 4 minit. Jadi sekarang ni contohlah maghrib 7.30. Saya duk syak, masuk maghrib kedok lagi ni. Masuk kedok puasa dok lagi kot. Lepas silap beratan. Contoh buat misal. Masa tu haram kita berbuka. Kerana kita syak. Matahari dah terbenam ke belum terbenam. Eloknya bagi tunggu 4 minit lah. Eloknya macam tu. Ini untuk orang yang syak. Kalau dia zon memang masuk dalam matahari, tak ada masalah lah. Syahdan, haram berbuka puasa bagi yang syak akan masuk matahari. Kerana yang asal itu siang juga. Ambil hukum asal. Asalnya siang ke malam tu? Siang. Belum masuk maghrib lagi. Belum masuk maghrib lagi. Jadi tak boleh. Tetapi ni ada dah. Jika zon ia seorang akan masuk matahari dengan ijtihad, dengan wirid. Dia baca Quran 2 juzuk mesti masuk dalam waktu maghrib contoh. Atau dengan suatu kepandaian, tulis itu seperti menjahit baju, contoh seperti menjahit baju tu. Atau dengan kokok ayam yang telah tercuba. Ni ayam ni dia pandai, dia kokok menandakan masuklah waktu maghrib, walaupun biasanya subuh kan, tapi ada ayam dia boleh kokok dia tu menandakan masuk waktu maghrib. Atau barang sebagainya. Atau dengan mendengar bang seorang yang adil. Dengar bang macam kita lah ni pakai bang tu yang kita kata kita zon tu sebab tu kan pakai bang bang seorang yang adil lagi arif. Atau dengan khabar seorang adil akan masuk matahari dengan dilihatnya masuk matahari. Masuk matahari itu terbenam matahari. Ni dia tak azan, dia cuma abang. Aku tengok matahari terbenam dah. Jom buka puasa. Masa tu kita tak tengok secara yakin. Kita zon sahaja. Boleh tak buka puasa waktu tu? Masa tu boleh, tak ada masalah. Hak dia kata tadi tu tak boleh tu kalau syak. Kita lah ni tak ada syak dah. Dengar orang azan, kira masuk waktu tu. Mana? Masa tu boleh. Maka dia kata apa? Haruslah ia berbuka puasa. Boleh buka dah. Tak ada masalah. Macam kita hari ni lah. Haruslah buka puasa. Sebab apa harus? Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawasanya adalah Nabi SAW tak kala ia Nabi puasa menyuruhkan ia Nabi akan seorang laki-laki naik ke atas tempat yang tinggi daripada bumi supaya dilihatnya laki-laki akan masuk matahari. Nabi tak tengok sendiri, Nabi suruh orang buat. Itu menandakan Nabi berpegang kepada kata-kata orang yang adil. Itu menandakan bolehlah. Tak ada lah suruh kita ni nak kena tengok matahari terbenam dengan biji mata kepala kita sendiri. Tak. Kalau kita dengar orang azan tu kira okey lah. Dengan syarat Tok Bilal itu orang yang kepercayaan lah. Tak ada masalah lah tu. Ni Nabi pun suruh pergi tengok. Tolong tak tengok. Nabi tak tengok sendiri. Nabi suruh orang lain tengok. Jadi menandakan boleh lah. Maka apabila dikata seorang tadi, orang hak Nabi suruh tu lah. Seorang laki-laki tu kan. Matahari sudah masuk. Berbukalah Nabi SAW
dan segala sahabatnya sahabat Nabi. Nampak? Nabi SAW bila orang tu kata, masuk dah waktu wahai Rasulullah. Rasulullah makan je lah. Mana kan Rasulullah pegang pada kata-kata dia. Boleh macam kita hari ini ni pegang pada laungan azan. Tetapi dia kata yang ahwat, yang ahwat ni maksudnya yang paling cermat lah. Janganlah ia berbuka puasa melainkan kemudian daripada yakin ia seorang akan masuk matahari. Yang paling comelnya, walaupun 7.30 tu orang azan, kalau ikut boleh dah buka puasa sebab kita zon masuk waktu. Tapi nak bagi yakin lagi, kita tangguh lagi lah. Tangguh 2-3 minit ke ataupun 4 minit lagi ke, kalau boleh tahan. Tak tahan pun balon dulu ya. Tapi segi hukum macam tu boleh. Paling eloknya sunat macam tu ahwatnya jangan makan lagi. Bagi tunggu sat 2-3 minit pula. Dia cermat ni, orang cermat tu ni nak ada cermat tu. Mana cermat. Habis itu selesai. Tapi kalau kita tak ada pun kita makan tu ya. Tapi kalau makan pun tiba-tiba dia kata Tok Bilal silap azan. Kita kena qada orang itu. Sebab kita silap pegang kat dia, kena qada. Setengah orang tak payah qada dah. Mazhab Imam Syafi'i kena qada. Dan dan tiada haram makan dan minum sahur bagi yang zon atau syak akan kekal malam, kerana yang asal itu malam juga. Kalau makan syak tak apa. Contohnya kita duduk syak. Lo ni masuk subuh lagi ke tak tahu. Nak makan ke tak makan? Jawapannya boleh makan lagi tak waktu tu? Boleh lagi. Sebab kita ambil hukum asalnya malam ke siang waktu tu? Malam. Beza dengan maghrib Maghrib asalnya siang. Kita duduk syak. Duduk syak. Waktu maghrib masuk tak lagi. Kita makan waktu tu tak boleh. Kerana kita ambil hukum asalnya masih siang, belum maghrib. Tapi kalau sok, aku duduk syak ni. Saya duduk syak ni apa dia? Masa ni subuh lagi ke tak boleh makan lagi. Tak sok. Masa tu kita makan juga. Dalam keadaan kita syak, masa tu tak apa sebab kita ambil hukum asalnya masih lagi waktu malam. Tapi lepas-lepas makan, kalau orang beritahu kata subuh dah waktu tu kena kotor balik dah puasa tu. Tapi kalau dah tak tahu sampai mati, maksudnya tak ada masalah sebab kita ambil hukum asalnya malam. Gitu. Tu beza sok dengan maghrib, beza dia. Masalah, jika seorang makan sahur atau buka puasa dengan ijtihadnya seorang akan keadaan malam, dia makan sok, dia buka puasa, dia tu ingat malam lagi. Kemudian maka nyata salahnya, nampak? Nyata salahnya salah seorang. Silap. Rupa-rupanya masa aku makan tu siang lagi, Tok Bilal silap azan. Seperti bahawa jatuh makannya seorang itu pada siang. Nampak? Silap aku makan tu rupa-rupanya subuh dah, siang dah subuh kan. Batal puasa dia. Nyatalah batal puasanya seorang pada dua masalah itu. Masalah mana? Makan sahur dengan buka puasa tadi tu. Kena qada, batal macam duk berlaku tu. Tahu ni tak dengar lagi lah. Satu masjid silap azan kan. Tak tahu 3 hari kok dengar kan. Allah lah. Tahun lepas ada juga masjid di Iyan tu kan. Dia azan awal. Jadi pekan yang besar tu dia azan awal. Jadi orang yang berpegang kepada dia memang kena qada. Dan mazhab Imam Syafi'i kena qada sebab silap kan, kena qada. Baik. Batallah puasanya pada dua masalah itu. Kerana tiada kebilangan bagi zon yang nyata salahnya salah zon. Ini kaedah fiqh. La ibrata bi zanni al-bayyin qata'uhu. Tidak ada ibrah dengan zon yang nyata salah. Sekarang dia zon ingatkan masuk maghrib lah, rupanya silap. Jadi zon dia tu tak terpakai. Dia kena qada. Baik. Sebab dia tahu kata waktu tu belum maghrib kan. Tetapi tapi kalau dia tak tahu sampai mati, hak tu lain cerita. Jika tiada nyata sesuatu daripada halnya, hal malam ataupun siang. Dia tak tahu langsung malam ke siang, tak tahu sampai mati tak tahu benda tu. Maka sahlah puasanya puasa seorang. Tak apalah ni pada kedua masalah itu. Masalah mana? Masalah makan sahur dengan buka puasa. Tak apalah, yang tu dah tak tahu sampai mati kan. Tak ada masalah. Hak kita tadi tu dia tahu kata dia silap. Dia silap kena qada. Titik habis itu. Inilah perintah hukum tadilah. Jika ada ia seorang makan sahur atau berbuka ia seorang dengan ijtihad. Dia ada ijtihad tu. Faham tak? Dia cuba juga cari dalil. Tapi kalau dia tak ijtihad langsung macam mana?
Adapun jika ada ia seorang makan sahur atau buka puasa dengan tiada ijtihad, maksudnya tak cuba cari dalil. Dan tu padahal tiada nyata hal malam ataupun siang pada dua masalah itu, masalah berbuka puasa dengan makan sahur tadi. Yang ni dia tak ijtihad, tapi dia tak tahulah masa dia makan tu siang ke malam ke, dia tak tahu. Sahlah puasanya, puasa seorang pada masalah makan sahur. Masalah makan sahur sah. Sebab apa masalah makan sahur sah? Kerana yang asal padanya pada makan sahur malam jua. Ambil hukum asal. Asalnya waktu malam. Contoh macam ni, saya buka puasa, saya makan sok dulu lah, makan sok. Saya tak ijtihad langsung. Sekokok lah nak cari dalil, kokok lah subuh lagi ke ataupun belum subuh ke, tak ada. Saya pakai makan buta gitu kan. Habis makan tu barulah saya main syok. Saya main apa? Saya main rasa. Masa aku makan tadi tu, sok lagi ke ataupun subuh dah. Masa tu. Dan sampai mati pun saya tak tahu kata sok ataupun apa waktu tu waktu sok ataupun dah subuh. Tak tahu sampai mati. Maka pada ketika tu hukum puasa saya sah ke tak sah? Sah. Sebab apa? Sebab kita ambil hukum asal. Asalnya masih lagi ada waktu malam. Itu makan sok lah. Tapi kalau dalam masalah puasa betul tak? Masalah buka puasa. Dan tiada sah. Kita tu ada sah ya, tak ada tiada. Kena tambah tiada. Dan tiada sah puasanya, puasa seorang pada masalah makan berbuka. Makan berbuka sah tak? Dia tak sah. Kerana ambil hukum asal. Asalnya siang ke malam? Siang. Ambil hukum asal. Asalnya siang. Masalah makan buka puasa tak boleh. Makan sok tak apa? Makan buka puasa kira batal ya? Kerana yang asal padanya pada seorang tadi tu ataupun padanya pada buka puasa tu siang jua. Itu biasa. Ingat ni masalah ni. Yang tadi jangan keliru ingat ni. Yang tadi dengan ijtihad. Ada dua keadaan. Yang ni tanpa ijtihad. Kalau tanpa ijtihad tengok. Kalau makan sok kira sah lagi. Tak ada masalah. Kalau masalah buka puasa kira batal. Kena ganti baliklah. Baik. Tetapi jika nyata salah seorang pada kedua masalah itu, masalah berbuka puasa dengan makan sok, memang nyata kata dia silap lah, wajiblah atas seorang qada, kena qada lah kan. Lepas makan sok orang barulah faham kata jam dia silap, memang waktu tu waktu subuh dah, tu kena qada lah sebab nyata. Dan jika nyata betulnya seorang kedua masalah itu, nyonya tak ada apa. Dan jika nyata betulnya kedua masalah itu, masalah makan sok dan berbuka tu, maka tiada qada atas seorang. Tak payah qada sebab memang betul. Walaupun masa dia buka puasa tadi kan, dia bukan ijtihad apa pun. Dia buka puasa betul kan. Habis buka puasa baru orang beritahu. Masa hang buka puasa tu betul dah, memang waktu buka puasa dah. Masa hang makan sok tu betul dah, memang waktu tak subuh lagi. Walaupun masa dia makan tadi dia tak cari dalil dah, pakai makan buta gitu kan. Kira sah tak puasa dia? Sah. Beza dengan semayang. Semayang kita tak cari dalil pun. Waktu masuk ke tak. Lepas habis semayang baru orang beritahu. Kata waktu semayang sudah masuk. Kita semayang tu nak kena ulang balik tak? Kena ulang balik betul tak? Sebab syarat nak bagi sah semayang kena tahu masuk waktu sudah masuk. Semayang tak boleh. Walaupun betul dah. Lepas habis semayang orang beritahu betul dah semayang tu zuhur lagi tu. Memang betul dah, tak ada masalah dah. Tapi masa kita semayang tadi, kita bukan tengok jam langsung. Kena qada balik semayang. Walaupun betul pun. Puasa tak apa. Habis buka puasa tu orang beritahu. Betul dah, buka puasa tu betul dah. Walaupun hang tak tengok jam pun, dia kata betul dah. Memang waktu tu waktu maghrib lah. Dia nak kena qada balik tak puasa dah. Tak payah. Puasa dia kira sah. Puasa dia beza dengan buat semayang. Puasa dia mudah sikit. Baik, habis. Lagi. Soal. Jika ditanya orang, sikit lah, kita panggil muka soal. Soal, jika ditanyai orang telah dahulu perkataan pada syarat semayang, barang siapa semayang dengan tiada ijtihad pada menentukan kiblat, tiada sah sembahyangnya semayang seorang. Salah semayang dia bahas gitu. Kita semayang tak tentu pun arah kiblat. Lepas habis semayang orang beritahu, betul dah hang semayang betul dah, itulah arah kiblat yang betul. Semayang kena qada balik sebab kita tak ijtihad. Dan jika nyata betul kiblat sekalipun, jika tu jadi oyah lah tu. Oyah pada kata ditanyai orang tu. Dan jika betul kiblat sekalipun, walaupun betul semayang kena ulang balik.
Maka apa jua perbezaan antara keduanya? Kedua solat dengan puasa. Apa beza antara solat dengan puasa kan? Solat kena ulang balik walaupun betul. Puasa tak kena ulang walaupun dah betul pun tak ada masalah. Jawab, bahawasanya ia mana? Ia seorang di sana tu tulis itu yakni dalam masalah sembahyang. Di sana yakni dalam masalah sembahyang syak pada wujud syarat sah sembahyang. Itu bezanya. Dalam masalah sembahyang dia syak pada syarat nak bagi sah sembahyang. Dan yang asal ketiadaan wujud syarat. Ambil asalnya tak ada syarat tu. Maka tiadalah sah sembahyangnya seorang. Dan di sini dalam bab puasa. Dan di sini yakni dalam bab puasa syak ia seorang pada wujud yang membinasakan puasa. Dan yang asal ketiadaan wujud yang membinasakan, maka sahlah puasanya puasa seorang. Faham tak maksudnya? Senangnya maksudnya macam ni. Kenapa dalam bab sembahyang walaupun betul kena ulang balik? Sebab kita tak ijtihad kan. Kerana sembahyang kita syak pada apa? Syak pada syarat sah sembahyang. Baik tu sembahyang kena ulang balik. Tapi dalam masalah puasa kita syak tak pada syarat sah puasa? Tak, kita syak pada benda yang membatalkan puasa. Kita bukan syak pada syarat. Kita syak pada benda yang membatalkan puasa. Jadi bila kita syak pada benda yang membatalkan puasa, ambil hukum asal. Bila syak antara dua, batal tak batal, ambil hukum asal. Asalnya batal kan tak? Tak. Ambil hukum asal asalnya tidak batal. Sebab itu dalam masalah puasa tak ada masalah, tak perlu qada dah. Tapi dalam masalah sembahyang kena qada. Itu beza kan. Kita tak terfikir benda ni. Tapi ahli fiqh dia fikir benda ni kan. Itu beza dia. Bab sembahyang dengan bab puasa beza. Baik, habis. Masalah. Ni pun banyak orang ni berlaku ni. Orang duk tikai kat benda ni. Jikalau terbit fajar sadiq. Maksudnya masuk subuh Orang azan subuh. Tak kalau ia seorang makan. Duk tengah-tengah makan orang azan subuh. Macam mana? Boleh telan ke lagu mana? Tengok ni. Dalam kitab ni ada sebut ni. Maka hendaklah dengan maksud wajiblah dibuangkannya seorang barang yang ada di dalam mulutnya seorang. Nampak? Kena luah. Ni dia kata ni. Ada setengah-setengah dia kata telan je. Itu rezeki yang dimana Allah Ta'ala. Tak boleh. Kena buang. Nampak dalam kitab ni sebut. Tengah-tengah duduk makan tiba-tiba orang azan subuh. Wajib kena luahkan balik tu. Wajib kena luah. Kalau terpaksa muntah pun tak apa, dimaafkan lah sebab nak menyelamatkan kita punya puasa. Nampak macam mana tu? Wajib kena luah, jangan nak telan sebab waktu subuh dah masuk. Gitu. Ni risiko kita makan sok dekat-dekat nak masuk subuh. Ni risiko dia. Tengok dia sebut dalam kitab. Hendaklah dibuangkannya barang yang ada dalam mulutnya daripada makanan. Dahulu daripada masuk sesuatu daripadanya makanan ke dalam rongga seorang. Nampak? Balik buah highlighter ni. Masalah ni selalu orang duk ni juga. Atau kemudian atau pada dahulu, atau kemudian daripada termasuk ia makanan dengan tiada ikhtiarnya seorang. Tertelan juga, yang tu dimaafkan. Dengan tengah orang duk azan sok tu dia terkejut, tertelan juga sikit, yang tu tak apa, dimaafkan. Sebab yang tu bukan dengan ikhtiar dia. Tapi kalau tengah-tengah orang duk azan, dia telan je, hukum dia batal Dia sengaja telan, batal. Sebab apa dia kata batal ni? Kerana jika dikulumnya seorang akan makanan itu, maka termasuk sesuatu daripadanya makanan ke dalam rongganya seorang. Kerana ni dia nak buat sebab apa kena luah. Sebab apa hendaklah dibuangkannya tu. Kerana jika dikulumnya seorang akan makanan itu, maka termasuk suatu daripadanya makanan ke dalam rongga seorang. Batallah puasanya puasa seorang. Batal. Kerana taksirnya seorang. Sebab mengulum dia makanan. Sebab mengulum dia makanan. Batal puasa. Boleh? Habis ni. Kena luah kena luah. Baik. Adalah nazir, yakni bandingan yang demikian itu. Demikian tadilah masalah dibuangkan barang yang ada dalam mulut tu. Contoh dia apa dia? Seperti mengulum ia seorang akan makanan pada siang hari dengan sengajanya. Sengaja seorang. Tak ada kerja apa, dia kulum coklat hek. Kan? Boleh tak kulum coklat hek? Lagi mana tak telan? Boleh. Kan? Tapi kalau telan, batal. Maka termasuk sesuatu daripada makanan ke dalam rongga seorang. Maka batallah puasanya puasa seorang dengan kulum tadi tu.
Sebab taksirnya, bukan dengan dia dengan termasuk tadi tu. Sebab taksirnya taksir seorang tadi, cuai dengan mengulum dia makanan. Siapa suruh ambil gulum? Lepas-lepas gulum termasuk juga, termasuk pembatal walaupun tak sengaja kan. Gitu. Habis. Dia sama macam bulan puasa, dia dahaga sangat, dia ambil ketua air, dia gulum dalam mulut. Boleh tak gulum ketua air dalam mulut bulan puasa? Boleh. Tapi tak elok lah. Selagi mana tak telan, tak ada masalah. Tapi kalau tertelan, batal ya puasa. Nampak dengan mana dahaga sangat, dia terpaksa ambil ketua air bubuh dalam mulut dia. Tapi dia tak telan. Lepas-lepas dia gulum tu, dia luah betul lah. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Tapi tak elok lah. Paling kuat pun makruh lah perbuatan tu kan. Tapi kalau dah darurah nak buat bagaimana kan. Gitu. Tapi jangan telan lah. Kalau telan batal. Bersalahan jika diperlannya seorang akan makanan itu dengan lupanya seorang. Kalau lupa tak ada masalah lah. Maka tiadalah batal puasanya seorang dengan diperlan tadi, ditelan tu lah. Kerana lupanya seorang itu menghilangkan taksir seorang, cuai seorang tadi. Habis, selesai. Masalah ni sikit lah, tak apa tak. Masalah dalam kain sikit ni, tengok. Masalah, jikalau terbit fajar sodik, tak kala ia jima', nampak? Dia jima' isteri dia, tengah-tengah, dekat-dekat dalam subuh pun. Wajib atas seorang mengeluarkan zakarnya seorang dengan segera. Nampak? Dengar-dengarnya orang azan subuh kena cabut terus. Nampak? Kalau dia lambat cabut, hukum dia batal dah puasa dah. Batal ni. Maka tiadalah batal puasa dengan mengeluarkan dia zakar. Dan jika inzal ia zakar sekalipun, lepas-lepas keluar yang mani, tak apa. Sebab dia cabut segera bila orang azan subuh, kan? Kerana bahawasanya mengeluarkan zakarnya seorang itu meninggalkan jima'. Jika dikosaknya seorang dengan mengeluarkan itu meninggalkan jima'. Tak apa, sebab serentak kan. Tapi kalau lambat batal ya. Dan jika tiada dikosaknya seorang dengan mengeluarkan itu meninggalkan jima'. Dengan mengeluarkan. Tiada sah puasanya. Dia buat keluar tu bukan dia niat untuk tinggalkan jima'. Masa tu hukum dia puasa dia kira batal juga. Kira batal. Baik. Demikianlah tersebut dalam Tuhfah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtah sebut gitu. Baik. Dan jika dikekalinya seorang akan jima', dia kekal. Walaupun orang azan pun dia biar. Seperti tiada dikeluarkannya seorang zakar seorang dengan segera pada ketika terbit fajar. Tiadalah sah puasa seorang. Batal. Kata orang tanya pula, nak kena banyak kafarah, tengok depan. Dan wajib atas orang kafarah. Kena puasa 2 bulan betul-betul dah. Dari kerana tak kala adalah mengekali jima' itu menegahkan sah puasa, adalah ia seorang seolah-olah membatalkan puasanya seorang dengan jima'. Maka iaitu mewajibkan kafarah. Kena kafarah. Kalau dia biar, maka kena bayar kafarah. Boleh? Inilah perintah hukum pada yang tahu akan terbit fajar pada ketika permulaan terbit fajar. Okey, selesai. Habis. Okey, sikit. Adapun jika lalu masa kemudian daripada terbit fajar. Waktu tu subuh dah, cuma dia tak tahu kita subuh. Maka baru tahu ia seorang akan terbit fajar. Baru dia tahu. Maka dikekalinya seorang juga akan jima'nya seorang ketika itu. Tiadalah wajib kafarah atas seorang. Tak kena sebab tadi dia tak tahu, kan? Dari kerana puasa seorang batal dengan jima' yang dahulu pada ketika jahil ia seorang akan terbit fajar. Tiada tu tiada batal. Tiada batal dengan jima' yang dikekalinya kemudian daripada tahu ia akan terbit fajar. Faham masalah dia? Masalah macam ni. Contoh, dia jima' isteri dia ataupun hamba perempuan dia. Jadi bila dia jima' hamba perempuan ataupun isteri dia, tiba-tiba dia tak tahu kata subuh dah masuk. Lepas tu baru dia tahu. Bila dia tahu, dia biar lama zakar itu dalam kemaluan hamba dia ataupun isteri dia. Maka pada ketika tu dia nak kena bayar kafarah ke tak kena bayar kafarah? Tak kena. Sebab apa? Sebab puasa dia masa tu dah batal. Batal itu dengan cara lupa, dengan cara tak tahu ke dengan cara tahu masa tu? Dengan cara tak tahu kan? Sebab dia tak tahu. Kan? Masa dia mengekali tu, maksudnya dia baru tahu kata waktu subuh sudah masuk. Puasa dia bukan batal dengan hak mengekali tu. Puasa dia batal
Hak tadi tu, hak tak tahu tu. Tapi nak kena bayar kafarah dah masa tu. Tak kena sebab dia tak tahu. Nampak masalah kan? Masalah sekali lagi. Dia jima, contohlah subuh pukul 6. Dia jima isteri dia pukul 6. Dia biarkan zakar dia tu duduk dalam kemaluan isteri dia ataupun kemaluan hamba perempuan dia. Duduk dalam tu. Bila duduk dalam tu dia tak tahu kata tu waktu subuh. Bila dia tak tahu waktu subuh, pukul 6 1 minit baru tahu. Lah subuh dah. Tapi dia biar lagi kemaluan dia duduk dalam tu. Puasa dia sebenarnya batal hak pukul 6 1 minit ke batal hak pukul 6 tadi tu? Batal pukul 6. Sedangkan masa batal pukul 6 tu dia tahu tak waktu tu waktu subuh? Dia tak tahu. Jadi masa tu dia nak kena bayar kafarah ke tak kena bayar kafarah? Tak kena. Tapi puasa tetap tetap puasa batal lah. Tapi segi kafarah tak kena. Sebab masa tu dia tak tahu. Tu yang tak kena tu. Tapi kalau dia dah tahu, tapi dia biar juga macam masalah sebelum tu. Masa tu yang kena bayar kafarah tu. Kan? Dia subuh pukul 6, dalam masa yang sama pukul 6 tu juga dia tahu. Dan dia biarkan. Maksudnya puasa dia batal dengan jima dalam keadaan dia tahu waktu subuh dah masuk. Itu yang kena bayar kafarah. Yang tadi dia tak kena sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Itu beza. Beza masalah tu. No? Masalah tu halus tu. Sikit dia. Tapi ada perbezaan dia. Habis yang tu, lepas tu yang ni dia nak masuk satu lagi, rukun yang ketiga. Ni kita sambung esok pula. No? Yang ni yang ketiga cukup tu. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini lagi. Esok kan apa